Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Menghendaki mereka itu orang kafir dengan lidah-lidah mereka untuk membinasakan dan menghancurkan cahaya Allah, yakni agama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan menyempurnakan cahaya Allah, walaupun orang kafir itu sangat benci terhadap agama Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Pertama sekali terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam atau Imam kita, nama apa? Ustaz Haji Omar, Fizahullah wa atalallahu baqa'ah. Mengurusi masjid untuk mulu kapung, rezeki masjid untuk bila muslimi muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semua. Amba minta maaf banyak, tak berapa nak sihat mana jatuh ke malam ni. Kemarin lagi bahasa ketak hidung, ketak kekak habis. Jadi kita hari ininya duduk di hari yang penuh kelebihan, ya, itu hari Ashura, ya. Kemarinnya hari Tasu'a, yang sangat lebih kita berpuasa pada hari kemarin dengan hari-hari ini, ataupun tak sempat hari kemarin boleh puasa hari ini dengan hari esok, sebagai nak menyalahi cara puasa orang Yahudi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan terhadap puasa pada hari Ashura, ataupun secara umumnya puasa pada bulan Muharram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, afdhalus siyam ba'da syahri ramadhana syahrullahil muharram. Sebanyak-banyak pahala puasa sunat setelah mana puasa wajib di bulan Ramadan ialah puasa bulan Allah, yakni bulan Muharram. Sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam idhafat, sandarkan Muharram itu dengan syahrullah, bulan Allah, sebagai nak memuliakan bulan Muharram. Dan kita sekarangnya berada di bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, salah satu daripada bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada 4 bulan. Sekalian bulan ada 12. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Bulan ada 12 Allah Ta'ala tetap sedia kala lagi. Daripada 12 tu Allah Ta'ala cabut ambil 4 bulan jadi bulan haram. Satu daripadanya ialah bulan Muharram itu sendiri. Tanda setuju dengan apa dia panggil budaya orang kafir jahiliah dulu, iaitu bila bulan Muharram mereka buat gencatan senjata. Tidak boleh nak bergocoh, tak boleh nak tumpah darah, tak boleh perang, kerana bulan ni bulan Muharram. Jadi Islam hari tanda setuju. Kerana hak tu dah hak Islam nak bawa nama agama kita sendiri itu Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Artinya agama damai, agama sejahtera, agama yang memberi pengharapan, kedamaian, ketenteraman, bukan serabut perut, sakit jiwa, nak bala, nak kekohmo, nak bunuh, nak perang, tidak. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
sahabat-sahabat yang tidak bertahan di Mekah Al-Mukarramah nak jaga iman dan nak melaksanakan Islam, diizin oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah ataupun kita panggil Ethiopia. Karena di sananya ada raja yang bernama An-Najashi, seorang raja yang walau beragama Kristian, Masihiyun, Nasrani, tetapi berlaku adil kepada orang yang duduk dalam negeri dia, negara dia. Apa hikmah tujuannya? Ialah untuk mencapai kedamaian, ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan. Sebab itulah setiap kali masuk bulan yang baru, tahun yang baru, sahabat Nabi SAW dan Nabi sendiri senantiasa melazimi membaca satu doa sebagaimana yang diriwayat oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamil Kabir, an Abdullah bin Hisham, an Abdullah bin Hisham, diriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham, kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamu al-Qur'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatis sanatu aw asy-syahru. Sahabat-sahabat Nabi, kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, melazimi mempelajari doa ini seperti mana mereka mempelajari Al-Quran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk bulan baru atau tahun baru, doanya bunyi Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ya Allah, ya Tuhan, adkhilhu alaina, masukkan bulan ini atau tahun ini ke atas kami, bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wa bis salamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman, wa ridwani minar rahman, dan keredaan Tuhan yang Maha Kasih Sayang, dan jauhkan dari kami daripada tipu daya syaitan. Kalau kita perhati tengok doa tadi, Nabi dengan sahabat tidak berdoa Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati. Ya Allah, masukkanlah bulan baru ni kepada kami dengan keimanan dan keamanan, keislaman dan keselamatan. Tidak, tapi terbalik, keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Kenapa begitu? Tidak saja-saja dah. Nabi dia berucap gapo tidak saja-saja. Ada isyarah, ada i'lamun bi khafiyin. Isyarah ni maknanya i'lam bi khafi, makna pemberitahuan kepada kita dengan secara halus. Oleh kerana halus, kadang-kadang kita tak perasan, baca saja ya. Dok pun tak baca langsung. Tak tahu bulan baru, tahun baru gapo. Ya penting hidupnya cari makan, cari minum, cari bini, nak berok cari jambat, nak tidur cari kandai, bahasa kerah kat cari bini. Hak tu lah. Kalau lagu tu gah hidup kita manusia ni, tak ada beza mana dengan menata. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, dia kata fal yanzur, maka mutiliklah ila arba'i sifatin, kalau tak silap gitu lebih kurang, kepada 4 sifat yang Allah Ta'ala hipungkan dalam diri kita nak ada ni. Ada 4 jenis sifat. Sifat bahaimiyah, menata ternak. Sifat dia panggil binatang ganas, hayawanul muftarish dia panggil. Ada juga sifat syaitaniyah, syaitan, iblis tu, dan ada sifat malaikat. Ni tak ada pada makhluk lain, hanya pada manusia. Tuhan hipung dalam roh kita ni 4 jenis unsur. Bukan tanah air api angin dah. Bukan hak tu dia buat bom tu. Hak ni anasil arba' ni 4 sifat. Sifat kebinatangan, sifat menata. Mana keseronokan menata ni? Kalau boleh makan, boleh berok,
boleh minum, boleh bening, boleh tidur, boleh jimuk, tak ada huri dia. Alhamdulillah. Itu apa segala mana ni, tak ada arwah banner buat dah kan, kena mari juga arwah pakai sejik tu lah. Tak mari kan. Jadi keseronokan menata ni hak tu, keseronokan menata buah ni menerkam, membunuh, memukul, menggigit. Keseronokan syaitan ialah menipu, tipu daya, hela dan kejahatan-kejahatan yang lain lah, maklum. Jadi Imam Ghazali kata, mutilik, kalau mu berasa mu tu ialah menata ternakan, silakan bersungguh-sungguh buat sebagaimana hak menata nak. Pandai dah, kerana Nabi pun sabda, apa dia kata tu adalah hadis, iza lam tastahi fa'mal fa'mal syi'ta atau i'mal ma syi'ta atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu berasa tak malu, buat gapo mu nak buat. Jadi Imam Ghazali kata, kalau mu tengok keseronokan sifat kebinatangan ni, keseronokan dia gapo? Makan, minum, berok, bini, tidur. Kalau ni hak mu rasa keseronokan mu juga, mu dengan menata tak ada beza. Maka bersungguh-sungguh mu cari keseronokan tu. Bukan dia suruh tu, dia panggil istihza, buat menganjing dia panggil. Jadi kalau kita saya memang lembu, silakan. Ataupun saya memang rima menata buah, bahi gocoh dengan orang, bahi katak orang, bahi pukul orang, bahi bunuh orang. Silakan. Kalau kata saya memang syaitan pun, silakan. Buat kerja hak gapo syaitan seronok. Syaitan ni seronok bila dia boleh tipu daya, bila dia boleh heret kita manusia ni masuk neraka sekali dengan dia. Sebagaimana iblis duk sumpah dengan Tuhan dah kan, qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Katanya iblis, aku bersumpah dengan keagunganmu hai Tuhan, selagi aku akan memperdaya ke semua sekali anak cucu cicit ada. Setara mana perdaya sehingga dia kafir. Gitu. Jadi syaitan ni dia tidak akan tinggal kita walaupun kita buat maksiat banyak mana, selagi mana kita tak kafir. Gitu. Seorang berzina, tapi kalau dia masih i'tiqad zina tu ialah haram, artinya dia masih tasdik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih membenar dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Nabi kata zina haram, dia kata zina apa haram. Cuma hak baki dia buat tu sebab dia fasik, lemah iman panggil dak ni, tapi masih lagi dia tasdik, dia tidak takzib. Dia hak kafirnya bila dia orang tanya, zina ni halal ke haram? Tak ada dua haram-haram, sunat bahkan. Ketika tu kafir selalu tu. Sebab apa? Dia takdzibur rasul wa takdzibu bima jaa bihi rasul ma ulima minad din bid-darurah. Dia mendustakan Nabi dan mendustakan apa hak Nabi bawa datang daripada hukum agama yang diketahui dengan secara mudah. Jadi selagi mana manusia tu tak kafir, selagi tu syaitan tak rehat, dia tak seronok. Qala syaitan lil insan ukfur. Katanya syaitan kepada manusia, kafirlah olehmu. Selagi mana tak kafir, selagi tu syaitan ada. Jadi jangan ingat orang hak dak buat jahat tu syaitan tak ada lah. Dia syaitan masih ada. Selagi mana dia i'tiqad kejahatan hak dia buat tu jahat, dia pegang dalam hati benda hak dia buat tu haram, tetap syaitan ada. Sehingga dia ubah hukum Tuhan. Ketika tu baru falamma kafaro, tak kalau nak kafir sungguh manusia tu, katanya syaitan, inni bari'um minka, aku berlepas diri denganmu, inni akhafullah rabbal alamin, aku pun takut Tuhan semesta alam. Itu syaitan. Jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tadi dengan sahabat doa tadi, kita kena halusi tengok. Kenapakah Nabi tidak berdoa iman wal amni, tapi al amni wal iman, keamanan dulu kemudian baru iman. Dari sinilah kata ulama keluar satu kaedahnya, al amnu muqaddamu ala al imani atau al amnu qabla al imani was salamatu qabla al islami wal insanu qabla at tadayyuni. Al-amnu muqaddamu 'ala al-iman. Al-amnu artinya keamanan.
bukan amno, nah, al-amnu makna keamanan. Itu jangan silap faham tu. Kamu kata ustaz ni ngapai politik ke apa dah. Tak. Keamanan itu didahulukan di atas keimanan. Keselamatan itu didahulukan di atas keislaman. Dan kemanusiaan itu sebelum bicara tentang agama. Kerana apa? Kerana tanpa keamanan, mana mungkin kita mampu untuk menjaga iman. Tanpa keselamatan, mana mungkin kita mampu untuk menegakkan Islam. Cuba fikir, saat sekarang yang kita berada dalam masjid, boleh duduk dengar orang duduk belebel ni, bukan ceramah dak sini. Kalau berlaku peperangan sekarang ni, boleh kita duduk-duduk ini santai ni? Tak boleh. Nak semaya jemaah tak boleh. Nak makmurkan masjid, nak berzikir, nak iktikaf, nak mengaji agama, nak buat kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha ke apa, tak boleh. Tak boleh kalau tidak ada keamanan. Ni saat ni duk peratam metuk situ metuk, kita duduk santai mengajar, relax, ada gitu. Tuan-tuan yang mulia semua, kita pakat mengucap syahadat lah. Kalau kena bom sini kita pakai lillahi inna lillahi dah mati gitu kan. Ustaz dulu lagi dia tu. Maka sebab tu harga keamanan dan keselamatan ni ialah harga mati, harga mahal. Sebab tu Nabi SAW bila dua kali orang Yathrib mari bai'ah, kali pertamanya bai'atul ula atau bai'atul nisa, kan ada orang tino seorang dalam rombongnya 12 orang itu. Kemudian kali kedua mari pula buat haji, Zulhijjah Zulkaidah tu musim haji. Lebih ramai lagi orang Yathrib, 70 lebih, 75, 73 orang mari bai'ah dengan Nabi SAW. Janji nak taat setia. Kalau Nabi SAW pergi Yathrib, maka mereka nak akad Nabi sebagai ketua negara Yathrib. Nak sama'an wa ta'at, nak dengar dan nak taat apa hak Nabi perintah, apa hak Nabi suruh, apa hak Nabi tetap. Maka sebab tu bila masuk bulan Muharram, maka Nabi pun pasal niat untuk berhijrah ke Yathrib, walaupun hijrahnya tidak pada bulan Muharram. Sebab tu kadang-kadang orang ketika kata apa masuk awal Muharram ma'al hijrah. Hijrah Nabi 27 Safar. Nabi sapa di Madinah tu 12 Rabiul Awal, tapi kita tak sambut ma'al hijrah 27 Safar, betul tak? Gitu juga bulan Rabiul Awal tak sambut ma'al hijrah, pening. Mana pula 12 Rabiul Awal ma'al hijrah. Orang buat makluk. Satu Muharram ataupun di awal Muharram ni orang buat ma'al hijrah, banyak yang begitu. Padahal hijrah tak berlaku lagi di bulan Muharram, tetapi betapa besarnya niat tersebut, maka diangkatkan ma'al hijrah tu di awal Muharram, di bulan Muharram ni, iaitu niat segala-galanya apa yang dibalas oleh Allah berdasarkan apa yang kita niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja amal tu sah ia dengan niat, dan seseorang itu dibalas dengan apa yang dia niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Siapa yang dia hijrah kerana Allah, kerana Rasul, maka dia dapat hijrah tersebut, iaitu a'zamu darajatan indallah. Dalam Quran sebut kan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya, orang ni a'zam, terlebih agung nisbah pangkat darjat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka inilah orang-orang yang berjaya. Maka kerana itu di awal Muharram ni mari kita pakat baiki niat kita. Niat kitanya dalam agama ni biar kerana Allah. Kerana Allah, supaya Allah Ta'ala mengaku kita ni hamba Allah. Dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya akhirat kelak Rasulullah mengaku kita sebagai umat dia.
Sebab akhirat esok ada juga orang ni ada tanda jadi umat Nabi. Nabi pun panggil. Nabi panggil, mari sini, ta'ala ya ummati, mari sini hai umatku. Allah Ta'ala kata jangan hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal walaupun dia ni umatmu, tapi mu tak tahu gapo hak dia buat setelah mu tak ada di dunia. Sudah. Ni hak kita bimbang ni. Kata ni. Kita duk pakak mengaku lah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah benar kita tu diakui oleh Allah sebagai hamba Allah? Sebagaimana firman Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hamba-Ku. Orang yang Allah Ta'ala kata fadkhuli fi ibadi ni paling kurangnya siapa nafsu dia mujahadah pada tahap mutmainnah. Kalau orang tak mengaji tasawuf dia pening sikit lah. Kalau orang mengaji tasawuf dia tahulah diri kita ni ada nafsu berbilang-bilang martabat dia. Martabat yang paling rendah sekalinya namanya panggil nafsu ammarah. Nafsu ammaratun bisu dia panggil. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu sangat menyuruh kamu dengan kejahatan. Maka nama nafsu lagu ni dia panggil nafsu ammarah. Maka nafsu ammarah ni bagaimana ciri-cirinya? Bila buat benda jahat, benda keji, maksiat, deraka dengan Tuhan, dia berasa bangga, soho. Kalau boleh nak seluruh orang, seluruh dunia tahu kata dia ni deraka dengan Tuhan. Ni setolo-tolo nafsu manusia. Tak ada lah orang kita lagu tu dia ni, tak ada lah. Payahlah. Ada aku tengok kat Facebook, kat TikTok ke apa tu banyak. Duk gelak jubur tahid ke apa tu jalan belakang. Duk tunjuk ke orang jubur tahid dia, kopek dia ke apa. Ni banyak anak-anak tina kita payah dia nak jaga lah ni deh. Pening. Kau bengong kita tengok. Dia jadi bangga. Itu orang panggil nafsu ammarah. Jadi kalau kita ada nafsu ni, kita kena jihad lawan. Hak ni hak Nabi kata ni, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah Mekah ke Madinah lepas daripada kita buka dah Mekah ni. Ada juga hijrah selain Mekah Madinah lah. Artinya kalau orang tu duduk negara orang kafir yang tidak boleh melaksanakan Islam, wajib atas dia kena hijrah pada negeri Islam. Atau negeri yang bukan Islam pun tapi boleh laksana ke orang panggil hukum hakam Islam. Hatta kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan orang yang duduk negeri yang banyak maksiat tu sunat dia hijrah kepada negeri tempat hak kurang maksiat. Bukan hak tempat tak ada maksiat, nak cari mana tempat tak ada maksiat, ada berlaku. Nak cari tempat tak ada maksiat ke di atas langit di atas bulan tu baru tak ada dunia ni. Pasti ada tempat orang buat maksiat. Kita tak boleh nak hilangkan kerana perkara tu Tuhan kehendak walaupun Tuhan tak suruh. Kita nak bagi orang semua mukmin muslim belaka tak boleh. Pasti ada orang kafir, pasti. Sebab apa? Sebab Tuhan kehendak kita. Pening kalau orang dengar tak ngaji, kalau tak mengaji ilmu tauhid, tak mengaji ilmu sifat 20 kata warna pelik begini bunyi ni. Tuhan nak maksiat dia, Tuhan nak kufur. Ya, Tuhan nak. Tapi Tuhan tak suruh, Tuhan larang. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, dia jadi pening. Mana boleh gitu, maksiat ni Tuhan tak ambuh lah, Tuhan tak sih. Tak ada pasal-pasal dia jadi Mu'tazilah. Ramai orang lah ni semangat kat Islam tapi dia tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Islam dia tu bukan Islam ahli sunnah wal jamaah, tapi Islam Mu'tazilah, bukan Islam ahli sunnah wal jamaah. Tu bahaya. Kita ni akhir zaman ni kita tak boleh semata-mata Islam. Kawan nak ke Islam, kawan pun nak ke Islam, begitu tak boleh. Setakat berhenti di Islam gitu tak boleh. Dia kena muqayyad, dia tak boleh itlaq semata-mata Islam. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri hak bawa Islam tu kata, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi berpecahlah umatku ni 73 furq. Nabi sendiri hak kata. Siapa kitanya nak lawan Nabi? Nabi sendiri hak kata. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina finnar. Satu furq yang masuk syurga. Artinya satu furq ni dipanggil firqatun najiyah.
kelompok yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Sebab tu oleh ulama ulama Fatani, tapi dia akhirnya duduk di Pulau Pinang, Filfilani, namanya Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Filfilani, orang panggil Tuan Minan. Sering dengar tak? Ada satu kitab dia nama Aqidatun Najin. Masjid ni ada tak Ustaz tu Imam? Kalau mengajar kita Aqidatun Naji. Ada? Tak ada ni? Kita akidah apa hak duduk sini? Hak duduk mengajar sini ada? Ada. Oh baru hotel. Oh kemah mindah apa masjid ni. Nah, Aqidatun Naji ya. Aqidatun Naji mana pegangan orang yang berjaya lepas daripada kekal dalam api neraka. Satu ya. Satu fuak. Nah. Jadi satu fuak ni dia bukan kira nama NGO Persatuan Parti, bukan. Dia kira Al-Jamaah. Sebab tu Nabi kata antal jamaah, engkaulah hai Mu'adh bin Jabal al-jamaah, yang dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau kuntah wahdah, walaupun engkau tu seorang, seorang, tak ada presiden, tak ada timbalan presiden, bendahari, bendahara, stasiun agung, tak ada JKK, AJK, tak ada. Dia seorang, tapi pegangan mu'taqadat dia sama, ma ana alaihi wa ashabi, maka dialah orang panggil al-jamaah. Itu wasintani wasaba'ina finnar, 72 lagi dibawa masuk ke neraka. Artinya 72 lagi tu Islam dia tu mardud, tertolak. Kalaulah i'tiqad dia tu sesak saja, takdir Allah tak ampun, maka masuk neraka dulu. Kalau sesak dia tu sampai tahap kafir, maka kekal dalam api neraka. Kerana tiap-tiap sesak belum tentu kufur, belum tentu kafir. Tiap-tiap kafir tentu sesak. Kalau begitu, ada hak sesak tak tahap-tahap kafir. Macam Mu'tazilah, dia nafi sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia kata Tuhan tak ada sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, tak ada. Sebab apa? Sebab akal dia tak siapa nak faham. Dia kata Tuhan berkuasa dengan zat, qadirun bidzati, muridun bidzati, alimun bidzati, hayyun bidzati. Tak ada sifat di zat. Maka tak kafir dia dengan sebab tu, hanya fasik. Gitu juga fahaman-fahaman lain. Ada kufur, sesak dia tu sampai tahap kufur. Mana i'tiqadnya Tuhan seperti manusia, ada muka, ada tangan sama seperti tangan kaki manusia, bergerak pergi mari turun, duduk bertepak di atas langit sama seperti tu silat-silat hari bulan boleh jatuh kan kafir. Tu kekal neraka. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapa satu fuak yang masuk syurga tu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jawab dengan tidak satu jawab, dengan pelbagai jawab. Dalam riwayat At-Tabrani Nabi jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada jawapan Nabi al-jamaah. Ada jawapan Nabi ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku di atasnya dan sahabat aku di atasnya. Ada dijawab dengan sawadul a'zam. Ada jawab gitu. Jadi kepelbagaian yang dijawab oleh Nabi ni nak beri reti pada kita bahawasanya al-haqqu, kebenaran tu tidak dibina di atas semata-mata nama. Kebenaran itu al-haqqu la yubna 'alal ismi bal 'alal musamma. Kebenaran tu tidak dibina di atas semata-mata nama, bahkan apa yang dinama, benda yang dipernama tu. Sebab kita orang ni kadang-kadang dia pening dengan nama. Buh nama tu gak kemah dah lah, rasa kemah. Padahal isi tak ada, tak jadi. Ada orang buat pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bayar isi boreh jadi ahli, bayar yuran tahunnya, bulannya, seumur hidup. Tapi kalau kita tak mengaji pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita ada nama dalam persatuan NGO namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ni bukan bagi NGO dak ni. Jadi kebenaran itu bukan hanya semata-mata nama. Kena ingat gitu. Jangan bila buh nama restoran Islam tu kan wajib dah Islam. Tak semesti. Tak semesti itu. Restoran Islam tapi muamalah tidak kena dengan syariat Islam. Lambok-lambok
Tu kita masuk lah kedai pun lauk gapo, tak ada letak harga gapo, tak tahu harga berapa nak makan. Minta suruh kira kata makan dulu lah, tak apalah pandai hangpa kira. Makan puak habis dah, nak akak punggung nak gelik dah. Baru kira. Ikan kering seka, daging 2 keping, harga 500 dik. Oh 500. Nah temu jual gapo ni? Makanan lah perut dah telah. Halal ke haram? Sudah. Nah, hodok makan tadi makan bagi gapo? Bagi dia ke bagi orang? Sudah. Nama restoran Islam ni, mula malah kira aku restoran ni. Awak tolak restoran Islam ni. Awak kafir ni. Jangan main-main. Ni tengok saya buat molek ni, restoran Islam. Jangan main. Kita buat sudah tak boleh lagi restoran lain ni, restoran Islam. Pening kita jadi dah. Padahal muamalahnya tidak cara Islam. Nama restoran KFC, McDonald, tak ada bunyi Islam pun, tapi muamalah cara Islam. Betul tak? Lagi KFC ke McDonald boleh kita order makan selalu depan cashier, tak bayar lagi. Tak boleh, nak bayar dulu. Harga pun letak siap-siap dah. Harga berapa, burger sebutir, ayes, stoko berapa dia tu ni, apa fry tak fry, ubi ketel tu lah nak. Hot set berapa, tahu lalu dah harga. Pak kita pun bayar, baru boleh makan. Tu cara Islam. Walaupun nama Eropah McDonald, tak ada bunyi al-ali, nak kena bunyi al-al. baru nampak Islamik sikit buat kita ni. Tak ada pun, tapi itulah cara Islam. Tengok. Ni banyak orang kita tak perhati, tak perhati orang panggil dalam urusan agama. Maka sebab tu kebenaran itu bukan semata-mata nama. Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah difitnah oleh musuh-musuh di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai Rafidah atau Syiah Rafidiyah, dan pernah difitnah sebagai Nasibiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau mencintai sahabat Nabi, membela keadilan sahabat Nabi, itu ialah Nasibiyah. Demi Allah aku Nasibiyah. Tengok. Dan kalau cinta kepada keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kesucian ahli bait, ialah Syiah Rafidiyah, Rafidah, Rawafid. Demi Allah kata Imam Syafi'i, aku Rafidiyah. Adakah Imam Syafi'i itu Nasibiyah atau Rafidiyah? Dengan sebab dia mengaku demi Allah dia Rafidiyah, dia Syiah Rafidah, dia Nasibiyah? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, orang yang menolongkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi tajuk malam ni yang baca tu macam tanya gambar. Dah bening lagi tajuk. Tajuk dalam poster tu lah. Dia tu ni. Apa dia tajuk dia? Panjang tajuk dia tu. Bagaimana umat Islam di Malaysia menangani cabaran kesucian agama Islam masa kini. Panjang. Tajuk ke persoalan tak tahu, tempat tak ada tanda soal. Bagaimana umat Islam di Malaysia menangani cabaran kesucian agama Islam masa kini. Agama Islam ni memang suci semua. Hak tak sucinya kita umat dia. Hak kurang mengamalkan ajaran Islam tu sendiri. Al-Islam yuhjabu 'alal muslim. Katanya satu orang tokoh di Mesir, ajaran Islam tu terhijab ke atas umat Islam tu sendiri. Terkadangnya diambil oleh orang lain ajaran kita. Ajaran sopan santun, ajaran kedamaian, ajaran persamaan, setia kawan, kesatuan, kebersamaan, itu semua ajaran Islam. Sebab tu Nabi SAW bila pindah hijrah ke Yathrib, Nabi tidak letak nama negara Yathrib dengan negara Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, negara Arab, negara Quraisy. Nabi tak letak negara berasaskan bangsa.
Kita tak apalah, moga sepakat dah seluruh dunia. Sekarang ni kita duduk dalam negara bangsa, dia panggil nation state, negara bangsa. Negara yang ada seluruh dunia ni semua namanya diasaskan pada bangsa. Malaysia, maknanya tanah orang Melayu. Thailand, tanah orang Siam. China, India, Korea, Jepun, semuanya nama-nama bangsa. Saudi Arabia tu Saud, Bani Saud tu Arabia, benua yang Arab. Jadi semuanya negara ni negara bangsa, tak ada hal lah. Tapi Nabi sendiri tak, Nabi tak letak daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, Nabi tak ada itu. Dan Nabi pun tak letak nama Yathrib ubah kepada daulah Islamiyah. Negara yang dibangsakan pada Islam, tak ada. Cari hadis mana? Yang mengatakan Yathrib ialah daulah Islamiyah yang pertama didirikan oleh Nabi, itu bukan Nabi, itu ulama kemudiannya. Imam Al-Mawardi, ulama-ulama bila membincangkan tentang politik, siasah, maka sebutlah negara Islam pertama didirikan ialah Yathrib oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sendiri letak nama Yathrib Madinatul Munawwarah. Madinah artinya bandar. Tapi sekarang sudah jadi alamun ghalabah. Bila sebut kata Madinah, kena ke negara Nabi tu. Tidak Madinah lain lah. Kalau kira Madinah kota baru tu, kota baru maknanya Madinah tu baru, maknanya bandar baru, kota baru. Tapi tak jadi gitu dah lah ni. Sebut kata Madinah, kena ke negeri Nabi. Nabi letak nama Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan, itu maksud. Negara moden, negara membangun yang bergemerlapan, yang cemerlang, gemilang dan terbilang, itu maksudnya. Tengok Nabi main politik. Ini cara politik Nabi. Apa politik? Yang muda ayat kata, ustaz ni tak main politik ni. Nak tanya politik tu menata apa? Politik ni parti. Kalau politik tu parti, Nabi-Nabi dulu tak ada main politik lagi. Parti itu bukan politik. Parti itu alat dalam sistem politik terkini. Gitu kan. Politik itu sendiri ada sejak zaman Nabi ada. Semua para Nabi sampai ke Nabi Muhammad semua pun berpolitik. Apa makna politik? Husnul tadbir. Biri'ayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa ri'ayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-kulliyah al-khamsah. Politik ni makna husnul tadbir, keelokan dalam menyusun atur sesebuah negara negeri. Bagaimana eloknya dalam menyusun atur sesebuah negeri negara? Biri'ayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah, dengan menjaga perasaan manusia yang duduk di dalam negara tersebut, sama ada muwatin warga negara atau orang yang datang melancong ke negara kita. Wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara luar. Wa ri'ayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, dan menjaga 5 tujuan agama tu diturunkan yang bahasa umum. Hifzuddin, hifzul mal, hifzul muru'ah, menjaga hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga hifzun nasl, menjaga keturunan dan sebagainya. Ini dipanggil politik. Cuba tengok Nabi jaga tak perasaan? Nabi jaga. Awal-awal Nabi menyatukan Aus dan Khazraj, lalu dinamakan Ansar. Ini penolong orang-orang yang berhijrah. Yang berhijrah dinamakan Muhajirin. Lalu dipersaudarakan, diadik-beradik kan? Dipersaudarakan, diadik-beradik kan? Lepas tu hak ni dipanggil ukhuwah Islamiyah, saudara se-Islam, ukhuwah yang paling tinggi sekali. Kerana Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Sebab tu kalau kita ni letak Islam tinggi, maka setiap kali kita jumpa saudara se-Islam kita pun senyum, beri salam pada dia. Walaupun tak kenal nama apa, duduk negeri mana, beza kulit keturunannya, tak tahu dia orang Malaysia ke bukan, tapi oleh kerana dia Islam,
Assalamualaikum, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Beri salam, ifsyasus salam, beri sebarkan salam. Itu kerana Islam ya'lu ala yu'la. Kita kena gitu. Nah, kita tu kalau tengok orang tu begini dulu, pakai beni keru, lepas tu mu parti ke apa? Tanya dulu parti ke apa? Kata saya parti Cak Payung. Cak Payung, wih sama dengan saya, baru senyum. Natal sungguh. Kalau gitu parti ya'lu ala yu'la alai, parti hak lebih tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada parti. Itu bukan cara Islam. Islam ni ya'lu wala yu'la alai. Islam hak lebih tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada Islam. Jumpa saudara Islam kita senyum selalu. Allah beradik-beradik rapat sekali, walaupun tak tahu dia keturunan mana, mak pak dia nama siapa, sebab dia nama Abdullah, nama Zainab, nama Khalid, nama orang Islam senyum selalu kita, beri salam selalu, rasa adik-beradik. Tu hak Nabi buat dulu mula-mula. Lepas tu dengan hak kafir kita pakat lengek lah ke? Tak juga. Nabi satukan di dalam Wathiqah Madinah Al-Munawwarah, perlembagaan negara maju yang bergemerlapan. Nabi tetapkan, Nabi tu suruh tulis, hadza kitabu Muhammadin, ini ialah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Quraisy, sesungguhnya orang Islam daripada Quraisy yang berhijrah. Wal muslimuna min Yathrib, dan orang Islam asal pribumi Yathrib. Wal yahudi, dan orang yang beragama Yahudi. Orang beragama Yahudi, kebanyakannya Bani Israel. Nah, anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam. Israel itu gelaran Nabi Yaqub. Nah, Isra jalan malam, il hamba Allah. Israel artinya hamba Allah yang berjalan malam, gelaran kepada Nabi Yaqub. Bani Israel anak cucu cicit hamba Allah yang suka berjalan malam, iaitu anak cucu cicit Nabi Yaqub. Jadi sebab tu Allah Ta'ala pujuk orang Yahudi dalam Quran tu dengan bahasa yang sangat lunak. Betul tak? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei anak cucu cicit Nabi Yaqub. Gitu bahasanya. Nah, boleh kau kita lah ni natai Israel, ingat sumpah kau Nabi Yaqub tu negara haram Israel. Negara haram tu bukan Israel, Zionis, Suhyuniyah. Dah. Jadi kalau kita nak buat demonstrasi kau apa, jangan tukar gila anak Nabi Yaqub, jangan. Laknatlah Suhyuniyah. Zionis tu. Ni tukar orang. Nak marah orang lain disebut nama orang lain. Tu semangat tak tepat tu bahaya juga. Ada 3 hak besar, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ada lagi bani-bani lain banyak lagi. Walahiqadihim, dan mereka yang berhubung dengan mereka itu di dalam negara Yathrib Madinah Munawwarah. Mana? Ada Nasrani Najran. Ada orang Kristian. Ada orang Arab yang belum masuk Islam. Ada. Tapi syaratnya wajahada ma'ahum, bersungguh-sungguh, bersusah payah dalam mempertahankan Madinah bersama-sama. Maka Nabi kata innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu semua orang Islam Muhajirin, orang Islam Ansar, orang Yahudi Bani Israel, semua Nasrani Najran, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, yang sama dalam satu matlamatnya dalam mempertahankan Yathrib, memajukan Madinah Yathrib, dalam membina tamadun di dalam Yathrib. Maka mereka itu, kata Nabi dalam Wathiqah Madinah, innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu satu nation, satu umat berbanding dengan manusia di dalam negara-negara yang lain. Tengok. Jadi Nabi menyatukan ukhuwah wataniyah, saudara setanah air, saudara senegara. Itu. Jadi negara majmuk ni bukan hanya Malaysia, Indonesia, bukan. Nabi sudah disunnahkan dalam politiknya memerintah negara yang berbilang kaum, bangsa, keturunan dan agama. Bagaimana praktiknya Nabi? Tidak memainkan sentimen bangsa.
tidak memainkan sentimen agama. Nah, bahkan menyatukan dengan ukhuwah wataniyah. Kita ialah saudara senegara, saudara setanah air. Itu ajaran Islam, ajaran yang mengajar kita supaya senantiasa bersaudara. Yang paling tinggi saudara se-Islam. Lepas tu dia tidak Islam, Ustaz, tapi dia sewarga negara saya, dia saudara saya juga dalam satu negara. Dia tidak satu negara, dah lah bukan Islam, bukan satu negara pula tu. Lepas tu boleh bunuh lalu? Jangan. Nah, Islam mengajarkan ukhuwah insaniyah atau basyariyah, saudara semanusia. Nah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei nasia, Tuhan kata. Kalau kita mengaji tafsir, tiap-tiap Tuhan firman hei nasia, ini perkara berhubung kait dengan usul pegangan, usulul aqaid, nak dipegang dalam hati. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu masuk dalam furu', dalam bab syariah. Nah, hei manusia, sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu daripada tak ada kepada ada, semua sekali ini daripada seorang laki-laki dan perempuan, iaitu Tok Adam nek Hawa. Nah, kata iya ke Tuhan? Iya Tuhan ya. Lepas tu bapa hidung saya kepek, Syarukam hidung macamnya aku baju. Nah, saya kulit sawah mata, remotung putih, penuh hitam legak, metlik ni. Tuhan kata waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kamilah yang merubahkan rupa-rupa kamu kepada pelbagai keturunan dan pelbagai kabilah bangsa. Hikmahnya apa? Lita'arafu, supaya kamu saling berkasih sayang. Itu lita'arafu, supaya kamu saling kenal. Maka kenal tu pokok dia al-ma'rifatus syajarah wal mahabbatus thamarah. Pokoknya kena kenal. Bila kenal baru ada buah pokok tu, itu cinta, kasih sayang. Orang tua-tua Melayu berkata tak kenal maka tak cinta. Gitu kena kenal, bila kenal barulah rasa cinta lagi, kasih sayang. Sebab tu Nabi satu hari duduk dengan sahabat, tiba-tiba lalu mayat jenazah orang Yahudi. Lalu Rasulullah bangun, sahabat pun bangun. Nah, bila sudah dah jenazah Yahudi itu berlalu pergi, Rasulullah pun duduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kita kena bangun? Bukan ke jenazah tu orang jenazah Yahudi? Lalu Rasulullah tanya, bukan ke orang Yahudi juga manusia? Maka keluarlah di sana ajaran Islam, namanya ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, saudara semanusia. Ni ajaran Islam. 3: saudara se-Islam, saudara senegara, dan saudara semanusia. Tak boleh kita buat musuh atas nama bangsa dan atas nama agama. Tak boleh. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat musuh melainkan di atas orang yang jahat, zalim, yang melanggar undang-undang. Walaupun orang yang melanggar undang-undang itu orang Islam sendiri. Tu. Orang Islam sendiri. Tapi dia melanggar undang-undang. Dia merampok, dia mencuri, dia anak tu guru, tetap mesti ditegakkan undang-undang. Tetap dimusuhi di atas perbuatan zalim dia. Tu lagu tu. Tu Islam ni bukan ajaran asabiyah. Apa asabiyah? Ta'assub. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan di kalangan umatku orang yang menyuruh manusia kepada asabiyah. Apa asabiyah? Ada kata asabiyah kebangsaan. Salah, tak betul tu. Salah terjemah. Asabiyah tu bukan kebangsaan. Kalau kebangsaan wataniyah, itu makna kebangsaan. Sekolah menengah kebangsaan, madrasah tsanawiyah wataniyah, gitu. Kebangsaan asabiyah. Hai manu? Kamu manu? Asabiyah bukan kebangsaan. Kebangsaan itu bahkan tutup guru pondok kita dululah yang memperjuangkan kebangsaan. Sudah lagi tajuk dah aku ni. Pergilah, aku nak kecek gabung nak sini, siapa je suruh jemput. Jauh-jauh mari tak suruh aku kecek gak beratlah.
Tutup dulu pondok kita dulu memperjuangkan kebangsaan wataniyah. Banyak pondok-pondok dulu namanya Madrasah Al-Wataniyah. Madrasah Al-Watan. Cuba cek. Antara lain Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim di apa? Di Kepala Batas Pulau Pinang. Kepala Batas, bukan Kepala Bapak. Kepala Batas. Sudah tahu ni? Kepala Batas Pulau Pinang. Nama pondok dia Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Madrasah makna sekolah, Dairatul Ma'arif kawasan cerdik pandai Al-Wataniyah, yang dibangsa pada bangsa ini, bangsa kebangsaan itu maksud. Tuan Guru Haji Sulung Al-Fatani, Tok Guru Haji Sulung, kok banyak dia tak jumpa, dirigak oleh Askasia, tak tahu kubur duk mana, nya bunuh Askasia jahat semua zalim tu. Madrasahnya nama Madrasah Al-Ma'arif Wataniyah. Madrasah sekolah pondok lah. Al-Ma'arif cerdik pandai Al-Wataniyah kebangsaan. Sa'adatud Darain Al-Wataniyah. Banyak wataniyah dulu. Pondok dulu ada pondok kebangsaan dulu. Dan ulama-ulama pondok lah yang memperjuangkan kebangsaan dulu. Memperjuangkan kemerdekaan bangsa ni. Sedang molek kita Ogos ni bulan kebangsaan. Cuma kita kalau masuk merdeka ni kita dengar dua orang, yalah hak biasanya. Sudirman Teku Dua Mei. Dua tu. Teku Dua Mei merdeka tu nampak dalam TV. Lepas tu lepas dia tu Sudirman pula nyanyi tanggal 31 bulan 8 57 harian mulia. Padahal kalau tanpa ulama tu dua orang tu tak erti merdeka tu apa. Sungguh merdeka di tanah Nusantara ni semuanya dengan jasa ulama. Betul sungguh kata Sayyidina Ali-nya, la hurriyata illa bid-dini wala dina illa bil jama'ati wala jama'ata illa bir riyasati wala riyasata illa bil ilmi wala ilma illa bil ulama'i. Ai la hurriyata illa bil ulama'i. Itu sungguh. Indonesia merdeka dengan jasa ulama. Jepun keluar daripada merdeka, masuknya pula orang panggil tentera Belanda, lalu Kiai Muhammad Hashim Ash'ari diminta oleh Soekarno untuk keluarkan pendapat di kalangan ulama. Apa hukumnya melawan penjajah Belanda bukan kerana Islam, bukan kerana Allah, tapi kerana tanah air semata-mata? Hukumnya apa? Pening kita nak jawab tu. Kalau kita tak boleh lah, mesti kerana Allah. Tak boleh ni. Tu kita jenis betul strik, tak pandai politik. Politik ni dia siasah. Saya sisu siasatan. Artinya ada belik-belik. Ada belik-belik. Oleh ulama Nahdlatul Ulama, bahsul masail dibuat. Musyawarah alim ulama diselenggarakan. Akhirnya keluarlah resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang menghukumkan fardu ain di atas tiap-tiap ahli mukim di Surabaya, walaupun tidak kerana Allah, tidak kerana Islam, tapi semata-mata tanah air, untuk keluar melawan penjajah. Dan fardu kifayah di atas orang yang jauh dua marhalah daripada kawasan Surabaya tersebut. Maka habis hok bodoh, hok jahil, hok alim atau ya, pakak keluar lagi hambak Belanda belaka. Tak tinggal seorang pun, lari ciri-ciri Belanda. Tu bijaknya ulama. Sebab apa kata pasal apa tu? Bukan kerana Allah pun jihad juga. Loh, kalau kita tak ada air, tanah air, nak bina masjid di mana? Nak bina madrasah pondok di mana? Nak bina surau di mana? Di langit. Jadi ayah peng kerajaan langit. Bumi ni tempat patut kita kena pertahan dulu. Setelah tu merdeka, bebas, baru kita boleh isi dengan masjid, dengan pondok, dengan surau, dengan hospital, dengan bagai-bagai untuk memakmurkan tanah air kita. Bijak ulama. Maka ada nasyidnya di kalangan ulama di sana. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan,
hubbul watan minal iman wa la takun minal hirman inhadu ahlal watan. Hei penduduk-penduduk negara, cinta negara kamu itu bahagian daripada iman. Siapa yang tidak cinta negaranya, maka dia bukan daripada orang yang mukmin. Sebab tu Nabi SAW bila berhijrah ke Yathrib, Nabi pernah singgah di satu tempat namanya Juhaifah ke Jahifah, kalau tak ingat dah. Kita tengok sendirilah, hamba tak ingat nama tempat. Lalu Rasulullah menangis. Nangis sedih. Fanazala Jibril alaihi salam. Lalu Jibril pun turun. Atabki ya Rasulullah, mu menangis ke ya Rasul? Ya, aku rindu kepada Mekah. Tak ada siapa Yathrib tu Rasulullah rindu dah. Dan sebelum tu pun Rasulullah dia kecek dah dengan Mekah. Masa dia nak tinggal tu, dia tengok sayup-sayup Mekah. Dia kata, hei Mekah, kalau tidak kerana bangsa aku buat lagu ni, aku tak tinggalmu. Tu orang panggil hubbul watan Nabi tu. Nabi sebelum jadi Nabi, masa remaja tu pernah keluar pergi mempertahankan Mekah bersama pok-pok saudara dia sebelum jadi Nabi. Itu Nabi prajurit dah, Nabi hulu balang. Jadi kita anak-anak muda ni kena masuk askar wataniyah. Tak sungguh. Itu. Lalu Jibril kata, inna rabbaka yaqulu ya Muhammad, sesungguhnya Tuhan engkau telah berfirman kepada engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad ay makkah. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang memperwajibkan ke atasmu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan hukum hakam Al-Quran ni. Jangan sedih, Tuhanmu hak suruh di ke Yathrib. Tuhanmu hak suruh supaya apa? La radduka ila ma'ad, supaya engkau benar-benar nantinya akan dikembali ke negeri engkau, Mekah Al-Mukarramah. Nampak tak? Allah panggil berita busyra, berita gembira daripada Allah. Pasti nanti Nabi akan datang balik ke Mekah. Itu Fathul Mekah. Fatabassama Rasulullah pun senyum gembira, yakin dengan janji Allah nanti akan kembali lagi ke tanah airnya. Lalu kata ulama mufassir dalam kitab Ruhul Ma'ani, kalau tak silap, dikatakan itu, wa fi hadhil ayati isyaratun au dilalatun, sabit ada pada ini ayat Quran tadi itu sebagai pengertian ataupun isyarat, pemberitahuan dengan secara halus, anna hubbal watani, akan bahawa sesungguhnya cintakan negara itu juz'un minal iman, satu juzuk daripada kesempurnaan iman. Jangan main-main. Jadi sebab tu yang memperjuangkan kemerdekaan kebangsaan ulama dulu. Kalau tu di Indonesia, kalau di tanah Melayu pun sama juga. Sebab tu saya pernah berforum dengan satu orang tokoh kaum muda lah, masa tu kemerdekaan juga. Saya mewakili jasa ulama kaum tua. Satu sahabat panel tu dia mewakili kaum muda. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semua nak tahu, kalau di universiti dimomok-momokkan di dalam kepala otak pelajar-pelajar universiti, termasuk lecturer hak bodoh tu, bahawasanya yang memperjuangkan kemerdekaan ni bukan ulama kaum tua, bukan tuk-tuk guru pondok kita, bukan, tapi ulama-ulama kaum muda. Ulama-ulama kaum tua ni kebanyakannya penjilat istana, kerana mereka yang jadi mufti-mufti. Memang sungguh mufti-mufti dulu tu tuk guru pondok belaka dulu. Tuk guru pondok belaka gicek malah nak bila letih. Semua tuk guru pondok belaka dulu. Tu mufti Kedah yang pertama Syekhul Islam Wan Sulaiman bin Wasidi, tuk guru pondok. Mufti Penang Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahid, tuk guru pondok. Mufti Kelantan tak soroyak lah, lama-lama tuk guru pondok belaka. Itu ni tuk guru Haji Ahmad Mahir, tuk haji tuk mufti Wenuh ke apa, tuk mufti Haji Noh. Semua anak murid tuk kenali lagi tuk guru pondok belaka tu. Semua tu tuk guru pondok dulu. Jadi dimasuk dalam kepala otak lecturer dari universiti tu, bahawasanya hak jual kemerdekaan ni ialah kaum muda. Saya kata dalam forum tu, kalau betul ulama kaum muda yang memperjuangkan kemerdekaan, bawa datang bukti
seumpama kitab ke, penulisan risalah ke, syair, puisi ke, lagu, nasyid ke, ada tak? Tak ada. Tidak ada, kosong. Mafish hayu haga. Tak ada apa-apa, kosong. Hanya bualan-bualan gitu ya. Nah, dakwa-dakwi tanpa fakta. Kalau kita ulama kaum tua ni, oi banyak. Nah, kitab saja tentang kemerdekaan kalau hak tu kenali banyak. Nah, kalau Syekh Abdullah Fahim ada kitab risalah khutbah al-iqaz, khutbah Jumaat sebagai penyedar dan pembangkit. Dalam itu semua memperjuangkan kemerdekaan kebangsaan. Bahkan ada lagu nasyidul watani, nasyid nyanyian negaraku. Kalau sekarang nyanyian negaraku, tanah tumpahnya darahku. Itu orang Malaysia buat lah. Kalau ulama kita buat dulu ada, namanya an-nasyidul watani, lagu negaraku juga. Watani negaraku, nasyid lagu. Nah, yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Indahnya lagu, nyanyian mengingati tanah air. Hidup Melayu dan merdekalah tanah air. Karena sampai itu ada dua blok orang Melayu ni. Satunya slogannya hidup Melayu. Tak apa itu, tak saya lah siapa-siapa ni. Satu blok lagi merdeka. Syekh Abdullah Fahim dia gabung dua slogan ni dalam satu nasyid. Kalau kita nak merdeka, kita tak boleh pecah, kita kena bersatu, baru kita kuat. Lalu digabungkan slogan tu dalam satu nasyidul watani. Biasa dengar tak? Biasa dengar? Tak biasa dengar? Tak biasa dengar lagi deh? Weh lah, macam orang India kita ni. Kita orang Melayu padahal ya. Tak ada arah lah. Dah tak pisong tu. Gitulah kita orang Melayu ni. Kalau saya pergi kuliah mana-mana, saya tanya, kenal tak? Tok ayah kenal tak Syekh Abdullah Fahim? Pok Him mana tak kenal? Kalau Syekh Yusuf Qardawi, kenal. Weh, macam Syekh Yusuf Qardawi pula orang Melayu ni. Tak salah kenal Syekh Yusuf Qardawi. Tapi kita punya ulama-ulama yang hebat dulu, yang berjasa dengan negara kita. Sayanglah kalau kita yang tidak menghidupkan, tidak mengangkat, tidak menjual. Siapa kita nak diharapkan untuk diangkat, untuk dijual? Nah, kita lah. Kita punya bangsa. Ada tak kalau sambutan kemerdekaan nyanyi lagu tadi? Ramai-ramai nasyidul, ada? Yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Ada? Tak ada. Aduh, saya pun baru dengar ni Ustaz. Iya sungguh. Sebab kita ditutup-tutup dengan sejarahnya, ulama tidak memperjuangkan apa-apa, duduk di istana jilat sultan gitu ya. Oh, jahat punya fitnah. Nah, padahal ulama bahkan Syekh Abdullah Fahim tu dihalau di Perak lah, di Perak. Karena setelah Indonesia merdeka, ulama-ulama tanah Melayu ni berhimpun di pondok madrasah Idrisiyah, tak silap, di Perak. Ketuanya Syekh Abdullah Fahim, tutup guru kaum tua kita mesyuarat, apakah kita nak merdeka sekali dengan tanah air Indonesia? Kalau nak merdeka, perlembagaan bagaimana kita nak guna untuk tanah air kita? Di situ ulama membahaskan satu perlembagaan untuk tanah Melayu ni yang dikenalkan dengan peristiwa Perlembagaan 99. Biasa dengar? Tak dengar deh, tak dengar. Perlembagaan 99 diambil sepenuh Asmaul Husna 99 nama Tuhan, disusun oleh ulama kaum tua kita, undang-undang yang kita nak guna pakai kalau kita merdeka sekali dengan Indonesia. Dapat dicium oleh British pun hasut sultan, kata syekh-syekh ni, tutup guru pondok ni nak memberontak, nak guling sultan. Tu ceritanya panjang. Hak tu kena buat tajuk lain, sebab tajuk hal ni bukan hak tu. Nah, bukan letak tarikh merdeka saja, ingat baik-baik dah. Ulama berjasa dengan merdeka kita ni A sampai Z. Bahkan tanah Melayu berubah nama pun Syekh Abdullah Fahim bagi tahu Tengku Dua Mei. Dia bagi tahu. Dia raya. Nah, ke Tengku Dua Mei.
lagi berapa tahun, 9 tahun ke lagi, nah, setelah merdeka tanah Melayu ni akan berubah namanya. Ketika itu saudara serumpun dengan kita tidak senang hati. Memang betul berlaku. Itu kan ada ganyang Malaysia. Ada, betul sungguh. Ini ulama dia punya firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Mu kena berjaga-jaga, Nabi ayat, dengan tirikan orang mukmin yang kamil lah. Mukmin macam kita ni tak rakyat tahu lah. Kenapa? Karena mereka tu menilik dengan cahaya Allah, hati mereka tu bersih. Maka bangsa Melayu ni, kata Syekh Abdullah Fahim, jangan terprovok, maksudnya jangan ganyang, aku ganyang mu, jangan. Lepas tu baca 2 bait syair ni dalam kebanyakan perhimpunan orang Melayu. Mana? Liyahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tau amani. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, dua adik-beradik kembar. Dua adik-beradik kembar. Nah, walaupun bukan satu tapi adik-beradik pun kembar, nak meh-meh. Nah, lebih kurang ya buat kita hidup kepek ni. Budaya pun lebih kurang sungguh. Budaya lebih kurang. Sebab tu kita balas sama, saling klaim mengklaim. Hak ni hak kita Malaysia, hak ni Indonesia. Weh lah. Kalau Tok Wali hok mari dakwah mula seumpama Sunan Kalijaga hidup lagi. Nah, Sunan Kalijaga tu gelarannya, salah satu gelaran Syekhul Malaya. Sebab dakwah dia daripada Fatani Darussalam sampai ke tanah Jawa, lalu ke tanah Melayu ni. Sebab tu budaya lebih kurang. Waya kulit gamele weh nak dakwah hok, nak klaim hok siapa? Moga hok asal dulu lagi guna wak dakwah. Hok nak lebih kurang belakalah orang panggil. Nah, tu. Jadi kita jangan orang panggil buta sejarah negara kita sendiri. Dan buta agama kita sendiri. Sebab tu Nabi SAW menganjurkan agama ni dengan agama persaudaraan. Persaudaraan di atas nama Islam, persaudaraan di atas nama negara, dan persaudaraan di atas nama kemanusiaan. Dan tidak boleh buat musuh melainkan di atas orang yang zalim, yang jahat. Walaupun orang jahat tu, katanya Nabi anak aku sendiri, lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Kalau mencuri Fatimah anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri akan potong tangan dia. Ini cara Nabi. Tidak asabiyah. Tak boleh ini anak tok syekh kita, dia anak tok guru kita. Dah. Kalau salah tetap salah. Lah, B lah. Itu cara Islam. Jadi kalau kita benar-benar mengikut cara Islam, maka sebenarnya Islam tu tersebar dengan begitu sekali aman dan damainya. Hanya saja di negara Arab kita duk baca sejarah Islam masuk dengan peperangan dan sebagainya. Tapi kalau di Nusantara, orang Arab berpelik. Sejarah tersebarnya Islam di Nusantara tidak dengan peperangan, tidak dengan tumpah darah seperti negara-negara lain. Masuk sultan jangan, masuk habis rakyat. Mudah. Islam di Nusantara ni Islam yang penuh kedamaian. Dan Islam hak ni hak Nabi naknya juga sebenarnya. Peperangan yang berlaku itu kerana mempertahankan, bukan semata-mata menyerang. Sebab tu al-jihadu fi sabilillah, makna jihad di jalan Allah di dalam Islam ialah dengan makna ad-difa'ul watan an a'da'illah, mempertahankan negara daripada musuh Allah. Itu maksudnya. Bukan menghancurkan negara sendiri dengan mengatasnamakan agama. Itu salah tu. Jadi kalau seorang itu berserban, berjanggut panjang, lalu dia rasa tak puas hati hidup di Malaysia ni. Sebab apa? Sebab tak boleh buat hukum Islam dengan secara total. Selagi mana kita duduk di dalam sistem demokrasi begini, tak sampai ke manalah Islam kita ni. Kita kena guling kerajaan. Lalu dilancarnya peperangan ke parlimen, peperangan ke istana negara. Dia berjanggut, berjubah, berserban. Maka orang panggil kau ni musuh Allah, walaupun dia tu mengaku berjuang Islam.
Sebaliknya tentera, askar kita, polis kita yang tak ada janggut, pakai topi celoreng, pakai baju celoreng, yang pergi serang orang pakai serban jubah janggut tadi, mereka inilah al-mujahid fi sabilillah. Orang yang memperjuangkan, mujahid, orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sebab apa? Sebab mempertahankan harga keamanan, kedamaian dalam negara ini. Itu. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, la wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah, ataupun sesembah yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Jangan. Tidak dibenarkan kita ni mencaci maki orang kafir, dan tidak dibenarkan kita mencaci maki benda yang disembah oleh orang kafir. Padahal kalau ikut hukum asal, mencaci maki benda yang disembah oleh orang kafir itu ialah perkara yang dianjurkan. Sebab apa? Sebab perkara itu dijadikan oleh mereka sebagai sekutu bagi Allah. Nah, tetapi larangan ni tiba-tiba Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu mencaci maki sesembah yang disembah oleh orang selain daripada Allah. Sebab apa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, nanti mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama Allah. Apa tu? Adwan bighairi ilm, kerana rasa permusuhan tanpa didasari ilmu pengetahuan. Gak sekarang ni bukan orang kafir hok caci maki Islam ni, orang Islam sendiri. Nah itu kan ni, caci maki Nabi Muhammad, caci maki Allah, caci maki agama sendiri. Nah, hari tu di Puchong, lepas tu mari di Kelantan, pagi besuk. Weh, barangkali orang-orang gila kok, kita tanggung lah gitulah. Banyak orang ni akhir-akhir zaman ni tak cukup duit ke gapo, otak dia waya jadi putu. Nah, maka yang kecek tu tak khabar diri dah kali. Nah, ataupun memang betul-betul khabar tetapi kurang pengajian agama. Nah, sebab tu ilmu fardu ain sangat-sangat penting kita kena ajar anak-anak bini kita. Nah, pertama sekali ilmu iman. Sebab tu kata Jundak bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kata dia, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawiratu, kami pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu kami sahabat ni ialah pemuda-pemuda yang umurnya dekat-dekat nak akhir balik, lebih kurang 13-14. Nah, akhir balik dengan umur ni 15 tahun qamariyah tahdidan. Lalu kata Jundak bin Abdillah, bagaimana silibus Nabi mengajarkan agama kepada sahabat? Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Quran, kami diajarkan oleh Nabi dengan ilmu iman sebelum bahawa kami diajarkan Al-Quran. Sebab tu di Mekah 12 tahun di Mekah Nabi pasok iman. Nah, pasok iman tu dengan begitu sekali kuat. Di Madinah 10 tahun lah. Hebat Nabi 10 tahun. Itu ni 10 tahun sahaja, tapi Nabi berjaya mencapai cita-cita supaya manusia yang berada di Madinah menjadi manusia yang mutamaddin. Namanya Madinatul Munawwarah. Insan-insan yang berada, warga negara yang berada dalam negara tersebut diharap-harapkan menjadi insan yang mutamaddin, yang membina peradaban diri, kemajuan diri. Karena membina peradaban diri, kemajuan diri pada makna membina peradaban negara itu sendiri. Nah, Nabi iman yang mula-mula Nabi ajar kepada sahabat. Summa ta'allamal Quran, kemudian barulah kami diajarkan Al-Quran. Fazdadna bihi imanan, maka dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi tersebut bertambah-tambahlah keimanan kami. Itu. Jadi anak-anak bini kita kena ajar iman, bukan ikhra' dulu dah. Nah, ataupun ikhra' sambil-sambil, iman tu kena ajar.
Paling kurang setara budak-budak kat royak ke dia, awal kita ada Tuhan lah hak buatmu, hak buat aku, hak buat mokmu ni, adik-beradikmu, mana ayat itu? Namanya Allah. Siapa hak beri nama, hak bagi tahu nama Tuhan itu Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni orang Arab, keturunan Quraisy, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kena ayat gitu. Nabi kita ni semulia-mulia makhluk Allah. Ibundanya nama Aminah bintu Wahb. Paling kurang melepaskan fardu ain dia. Lepas tu pasti masuk sekolah benda suruh dia mengaji lagi, tambah lagi, biar betul-betul orang panggil mantap pegangan iman ahli sunnah wal jamaah. Kalau mantap sudah akidahnya, maka cabaran apa yang datang, walau tsunami bagaimana yang mendatangi di atas kita orang Islam, kita akan dapat menghadapinya. Tapi kalau iman kita, akidah kita tidak mantap, akidah kita bercampur bau dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah lah tu. Mana nak suruh semua jadi Islam aku. Lalu tepi gereja, aku nak bom gereja ni. Tepi tokong ada 3 besar sini kan. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur tu. Aku lama dah aku gerak, aku nak bom masa ni. Kalau boleh semua ni masjid belaka, tak ada sebutir pun ketik tokong gereja. Berat tu. Tu bukan akidah ahli sunnah tu. Bukan akidah ahli sunnah tu. Boleh jadi akidah Mu'tazilah boleh jadi. Sebab apa? Bagi dia apa hak Tuhan suruh, itulah Tuhan kehendak. Benda hak kufur, benda musyrik, benda maksiat, ini semua bukan kehendak Tuhan. Kita dak orang ahli sunnah wal jamaah ni. Tiap-tiap benda hak Tuhan suruh belum tentu Tuhan kehendak. Tiap-tiap benda hak Tuhan kehendak belum tentu hak Tuhan suruh. Tuhan suruh Fir'aun tu masuk Islam, suruh. Tapi Tuhan kehendak dak Fir'aun tu Islam? Tidak. Tuhan suruh dak Fir'aun tu kafir? Tidak. Tapi Tuhan nak Fir'aun kafir? No. Bila? Sedia kala lagi. Tanjizi qadim pada sifat iradanya. Tu ahli sunnah. Sebab tu Quran pun kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang bagi Allah untuk buat semua manusia mukmin muslim belaka. Masjid surau belaka, tak ada tokong ketik, gereja tak ada. Realitinya betul tak gitu? Betul semua Islam belaka? Tak. Semua masjid surau belaka? Tak. Maksudnya Tuhan tidak kehendak. Tuhan tak mahu gitu. Tuhan nak dalam dunia ni ada hak kafir, ada hak zalim, ada hak tolu, ada hak bengong, ada hak jahat. Ada hak baik, ada hak juru, ada hak mukmin, ada hak soleh, ada hak wali. Tuhan nak plural tu, kepelbagaian tu Tuhan nak. Walau Tuhan tak suruh, Tuhan bah ke lagai kafir ni. Bila Tuhan sendiri tak nak, tak say, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah patut engkau, hai Nabi Muhammad, nak memaksai manusia supaya manusia semua jadi mukmin belaka? Tak patut. Istifham bimakna al-inkari. Lagi aku sebagai Tuhan pun tak kehendak, mu sebagai makhluk nak lebih pada aku apa? Ni ada orang kan kata, kalau saya jadi Tuhan, saya tak buat awak sebab awak jahat sangat. Lah, nak lebih hebat dia pada Tuhan. Ada dulu dalam parlimen apa dia duk cakap, tak mengaji akidah ahli sunnah tu gitu tu, kecek lebih kurang gitu. Kalau mu jadi Tuhan, apa mu cerdik pada Tuhan? Sebab Tuhan buat orang jahat, orang zalim, buat Fir'aun, Namrud, Qarun, tak cerdiklah Tuhannya ke? Tuhan lebih cerdik pada mu. Al-Hakimul Alim. Tuhan maha bijaksana, maha mengetahui. Tak usah duk bersoal Tuhan tu. Kita buat kerja kita hamba, jangan duk bersoal kerja Tuhan. Tuhan buat segala pekerjaan dia tu ada hikmah dia. Dia buat gapo-gapo ada hikmah. Terkadangnya kita nampak hikmah, terkadang kita tak nampak. Bukan sia-sia dan bukan ada tujuan gharak, keuntungan yang kembali kepada dia. Karena dia Tuhan. Apa makna Tuhan? Dia tak berajak apa-apa. Kita ngaji sifat 20 kan. Tuhan ni al-istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih.
Nah, ulama kata ambil di mana? Falsafah Yunan. Abahmu dia. Ada yang kata mengaji sifat 20 ambil di falsafah Yunan. Main mana gitu? Tak ada. Ngaji sifat 20 ni ambil di Quran hadis lah. Ambil di Quran hadis lah. Aristotle, Aflatun, tak erti tu gapo dia makna hukum ketuhanan tu. Nah, ambil di Quran. Quran kata, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei nak sia, mu semua fakir, fuqara, tak boleh lepas dengan Allah. Allah ghani, apa? Kaya mutlak, lepas serba-serbi daripada mu. Nah, lalu ulama faham, ulama ambil hukum ketuhanan ada dua. Mana? Satu zat yang nak mengaku Tuhan mesti ada hukum ketuhanan. Yang mana? Dia tak berajak gapo-gapo, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Ha itu kan. Dia sendiri lepas serba-serbi daripada lain. Dia tak berajak semaya bag kita, puasa kita, ibadat juru soleh kita ni. Dah aja. Tak usah duduk juru jijak semut tak mampu lah, Tuhan tak berajak. Tuhan tak berajak pada semaya bag kita ni. Manfaat semaya bag kita klik ke kita, bukan klik ke Tuhan. Dia kata Tuhan ni sedap lah kita semaya 5 kali sehari. Padai ya gagah pun malah dah aku ni biar sekali sehari nak semaya. Kalau sekali-kali mu maksud dengan aku bukan Tuhan dah. Nah, Tuhan tak berajak apa-apa. Kita tak boleh lepas berajak ke Tuhan. Napah demi napah. Nak napah, nak seduk, nak hembuh, nak ngatuk, nak kelip mata, nak berok, nak kecil, nak ketnuk, hatta nak ketnuk pun Tuhan. Kalau Tuhan tak boleh ketnuk, duk kembur perut gitu, kita wah no tak cakap terak tak terbit ni. Sedara saja kat bawah tu terbit angin. Betul tak? Itu Tuhan. Sebab tu kita orang mukmin ni bila panggil Tuhan kena ke Allah. Bila sebut Allah kena ke Tuhan. Lagu tu. Supaya jangan ada hak nak tunjuk warak lebih pada tok guru ni. Ada. Amo mengajar di di Selangor tu. Untuk sebut Tuhan, Tuhan. Syukurlah ke Tuhan. Nah, taatlah perintah Tuhan. Tuhan suruh kita buat gini-gini. Pada satu pakcik tu, mari Jumaat ambil lepas maya. Kata ustaz, nak tegur sikit. Aduh, nampak hebat kan tunjuk aling dia. Ada ni. Saya duk dengar ustaz duk mengajar ni sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau boleh jangan sebut Tuhan lah ustaz. Dia pula jadi ustaz. Kalau boleh jangan sebut Tuhan lah ustaz. Sebut Allah. Nah, tak boleh kau sebut Allah. Nah, boleh kata apa kena sebut Allah, tak boleh sebut Tuhan. Tak boleh lah ustaz sebab Tuhan ni banyak. Kata Tuhan ni banyak pakcik. Berapa ekor banyak tu? Nama berapa harus sebut lagi? Kalau banyak Tuhan kafir dah pakcik lah ni. Dah Tuhan banyak kafir. Tuhan ni so tak ada lolo. Dia kata tu hak anandaka rupa panggil tu Tuhan di batu kis tu. Weh lah, pakcik nama Zaid nak jadi anandaka rupa lah gapah buat kau mana? Nah tu ni. Itu acong panggil. Dia nama Khalid, nama Zaid nak jadi pok acong pelik. Hok acong anak ndaka rupa panggil Tuhan tu sebab dia tak kenal tu. Sebab tu dia panggil Tuhan. Tu ni. Maka kita hok kenal Tuhan yang duk panggil Tuhan, boleh nak panggil Tuhan palsu. Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Nah, duit palsu, duit dah. Kita nak beli bawa duit palsu. Cashier kata duit palsu ni cik. Duit palsu pun duit ambil lah. Tak boleh lah duit palsu. Duit palsu pun orang panggil duit, ambil lah. Boleh. Nyata apa kau cashier lah. Duit palsu bukan duit. Patut apa panggil duit? Panggil duit juga tapi awak mari sifat kasyifah dia apa? Palsu. Maknanya bukan duit. Tuhan palsu bukan tu Tuhan. Jadi kita orang mukmin sebut Tuhan kena Allah. Sebut Allah kena ke Tuhan. Lagu tu Ustaz dia. Lagu tu. Tu orang kata jangan kecek kalau tak mengaji ni. Nampak jahil tungging atas belakang. Nah, ala kulli hal kita nak mendepani cabaran umat Islam dalam negara ni tak ada dah. Alaknya ialah ilmu. Nah, alak dia ialah ilmu. Sebagaimana hak sebenarnya disebut tadi, la hurriyata illa biddi. Tak ada kemerdekaan melainkan dengan agama. Wala dina illa bil jamaati. Tidak ada agama yang sebenar melainkan al jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Kalau Islam hak Syiah jadi Islam hak Syiah ni dia merukun imankan benda yang bukan rukun iman. Mana wilayatul faqih, imamiyah ataupun siasah ialah ruknun min arkanil iman. Satu rukun daripada rukun iman. Bukan Islam ahli sunnah wal jamaah itu. Nah, ingat baik-baik. Itu bukan Islam ahli sunnah wal jamaah. Salah. Nah, politik itu hanya syariah, siasah syar'iyah.
bukan ruknun min arkanil iman. Ingat baik-baik tu. Ini disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid. Biarlah orang tak kenal apa nak sebut juga. Nah, wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laysa ruknan yu'taqad fi dini. Disebut oleh Ibrahim Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid, wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib situ fardu kifayah, bukan fardu ain. Sudah ada dah orang yang melantik pemimpin yang untuk menguruskan urusan umat di dalam negara Islam ni, maka selesai kewajipan tersebut. Ataupun wajib juga sekarang ni tak ada dah selesai gitu. Sekarang ni wajib di atas orang hak daftar mengundi. Gitulah boleh jawab ya. Orang hak daftar mengundi tak mengundi berdosa. Sebab wajib itu bi syar'in, dengan syariat. Walaisa, bukan dengan akal. Bi syar'in fa'lam la bi hukmil aqli, bukan wajib tu semata-mata akal. Ini nak tolak kelompok Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang yang pergi politik ni semata-mata akal, tak ada hukum kaitnya dengan Quran hadis dengan agama, maka orang ni Mu'tazilah, atau zaman sekarang panggil liberal. Liberal ni makna bebas pemikiran dia, memikir tanpa ada orang panggil nah syarak. Itu orang panggil liberal. Dah wajib melantik pemimpin ni hukum syarak, wajibnya fardu kifayah. Hak zaman dulu lah. Hak sekarang ni fardu orang yang berdaftar mengundi, gitu. Gitu. Lepas tu nak lantik hak mana? Hak mana kita rasa boleh ni tanggungjawab ni. Gitu. Sebab wala taziru waziratu wizra ukhra, kita tak tanggung dosa orang lain. Sebab ketika ngepe tu nampak juh belakang. Betul tak? Hak mari tu gak dengan sokok, dengan piyuh, dengan serban, dengan jubah, dengan janggut, dengan tepek seletik buat ada. Nak nampak dia warok. Tolonglah undilah kami ni nak buat Islam ni, jangan main-main. Kami ni nak menegakkan keadilan ni, jangan main. Kami ni nak jaga urusan umat Melayu, umat Islam ni. Kita pun tengok. Ya ke menata ni boleh percaya ke? Boleh ke? InsyaAllah ke? Ngah pilih. Kabar-kabar gaib dah gaib 4 tahun sekali pula boleh jumpa. Maka kita tak tanggung dosa orang. Dia lah hak berdosa kerana khianat dengan amanah hak diberi oleh rakyat jelata, gitu tu. Lepas tu undi hak lain pula. Tadi tak lagi dah ni, tak ada pakanan ni, cara lain pula. Orang ada demokrasi kan. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan melantik pemimpin tu rukun iman yang diiktikadkan dalam agama, bukan juga. Ini nak tolak akidah Rafidiyah, Syiah atau Khawarij. Ya juga satu rukun daripada rukun iman. Siapa yang tidak lantik pemimpin, maka akan ditanya dalam kubur, kenapa kamu tak lantik calon kami? Kamu lantik calon lain. Siapmu. Tak ada tu dalam kubur soal gitu. Tak ada. Dalam kubur ni usulul akidah belaka, usulul aqaid. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Allahu rabbi Allah, wa Muhammadun nabiyyi, wa islamu dini, wal qur'anu imami, wal muslimuna ikhwani. Itu jawapannya. Lepas tu ma parti uka ada? Ma NGO uka ada tak? Tak ada. Hak tu tak ada. Sebab hak tu alat saja. Alat untuk dapat kuasa. Itu nak faham molek. Alat untuk dapat kuasa. Sebab tu kadang-kadang berubah-ubah. Jadi pening habis kita orang bawah. Tak sungguh. Kalau orang tu tak faham ke siasah hizbiyah, politik kepartian tu hanya alat, maka dia letak di maqasid, maka dia jadi bengong semua. Kelu, jadi bengong. Dulu baloh, lepas tu baik, lepas tu nak baloh pula dah. Aku bengong dah ustaz tu. Mu bengong sebab mu tu buat jadi parti tu orang panggil maqasid, tujuan. Kalau orang faham parti tu wasilah, dia tak akan jadi bengong. Sebab dia faham tujuan orang buat parti ni nak dapat kuasa. Kalau buat parti tak saya kuasa, kerja bodoh. Baik buat pertubuhan peladan. Tak sungguh. Orang buat parti ni nak dapat kuasa, betul? Jadi lagu mana pun yang nak dapat, baik hak ni, hari tu hak ni nak tolong kita, macam tahalluf gapo, ni dah lagi boleh jadi tahalluf pula, boleh jadi ni belakang. Itulah orang panggil politik kepartian. Maka orang kita bawah ni jangan jadi bodoh ni. Masa baloh, lepas tu baik jadi pening. Sudah sakit kepala dah aku. Dulu aku baloh dengan menata ni, sudah dah kena baik pula dah Allah.
Nah, pada nak balas pula. Oh, segar boleh balas. Ye, nak balas dah. Baru segar. Weh lah kok gitu. Aduh, kita bodoh lagu tu lah. Jangan dia jadi cerdik kita orang mukmin, orang Islam ni. Nah, jadi tujuan orang buat benda tu untuk dapat kuasa yang memerintah secara mutlak di negara kita. Duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan ketua agama, dan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri dan ketua agama Islam pada negeri. Lepas tu tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Mula mengata apa? Mana ni? Tak boleh buat ni semaya rapat apa. Tak usah kecil banyak lah. Nah, kita ada dah ketua agama kita Sultan jangan lawai lah lagu tu pula. Sebelum ni boleh lawai pula. Kau lagu mana? Jadi pening habis. Sebab kita tak faham sistem negara kita sendiri. Sistem negara kita ni malakah nizamiyah. Nah, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Itu kecek politik sikit. Sebab kita ni tak boleh pisah dengan politiknya. Nah, tapi biar cerdik orang panggil. Jangan kerana beza orang panggil apa pilihan parti tu kat pasal masa muka nak marah tak ada pasal-pasal, tak jadi gitu. Nah, kita jadi kena bodoh gitu semua. Nah, ambo dulu pun lagu tu juga sama tak? Belah mengaji dulu gitu juga lebih kurang tak? Sebab memang kita lahir gitu dah. Mula tu ambo mula tu okey pah di Semeru. Nah, orang panggil Cikgu Abel. Sulaiman bin Ahmad. Mula-mula pas mengatas tahun 90 tu mula-mula boleh Semeru lalu dah. Dua penggal jadi tu okey. Jadi keluarga ambo ni keluarga kuat takbir ni. Jangan main dak ni. Jangan main. Jak puh dia ceramah puh ni jak kecil lagi ni. Nah, kapis lalu dah dulu. Jangan main. Jadi adik tu ambo ni ilik dacing. Jadi sebelah-sebelah yang rumah ya. Ini biru ni hijau. Oh, jangan. Kalau ilik adik dia nak sembelih lembu ke apa, ilik ambo ni gak kena pergi sembelih dulu. Kalau tidak haram buat kita makan. Dulu. Nah, bila kita pergi luar ngaji lau sikit, oh, kita ni banyak kena terpelik ni, banyak. Tengaji ilmu tayarat sekularisme ilmaniyah, dia panggil ilmaniyah. Maksudnya ialah mengkosongkan agama daripada kehidupan. Itu maksud sekular. Kita ada politik suku, agama suku. Kita biasa dengar gitu kan? Siapa? Itu definisi tidak jamek dan manik. Tidak lengkap. Dia definisi ni kena jamek, menghipus sekalian afrod, manik menegahkan afrod yang lain masuk daripada benda mu'arraf tersebut. Itu orang panggil definisi yang lengkap. Jadi kita duduk ceramah sekolah semua. Baru kita ngaji tu baru. Oh, ni sekular. Kalau gitu tak ada orang Islam sekular ni. Kalau ada pun dia sendiri hak tak faham Islam. Sebab tu dia jadi sekular. Nah, mana mengkosongkan agama daripada kehidupan. Kehidupan ni bukannya politik. Makan pagi breakfast pun kehidupan. Nego pun kehidupan. Pendidikan pun kehidupan. Politik pun kehidupan. Jadi mengkosongkan agama daripada kehidupan ada kalanya secara syamil ilmaniyah syamilah dia panggil. Hak ni kafir. Agama tak ada dengan aku bebas nak agama pun. Tak ada halal haram wajib sunat makruh tak ada. Hak ni kafir. Ada hak syamilah juz'iyah, ada hak ilmaniyah juz'iyah. Sekular secara juz'u. Mana? Di tempat-tempat ada hukum Tuhan. Di masjid ada hukum Tuhan. Nah, dia cokek kata, "Mak, mu tahu Pak Allah?" "Pak Allah mana?" "Pak Allah belakang rumah mung tu lah." "Oh, apa Pak Allah tu?" "Oh, tolong nanti tu." "Apa tolong?" "Cik lagi ya, main syok kita pergi kedai kopi. Tak boleh ngopak ni masjid ni, haram." Weh. Tak boleh ngopak tu di masjid. Nah, sudah main syok, start motor mereka tu pergi kedai kopi, bersembuh tak gigi yang ngopak, pun ngopak juga. Jadi kedai kopi tu tak ada hukum Tuhan haram ngopak kau buat. Nah, jadi dia dah sekular. Padahal Nabi kata ittaqillaha haitsuma kunta. Mu kena takwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Dalam masjid, luar masjid, dalam cerah, dalam gelap, dalam sorang duduk ramai-ramai. Tak pisah dengan hukum Tuhan. Oh, cukup dah. Sepatah tu ya. Tak ada faham sekular. Apa huduk tak buat usah. Ni duk buat modal pula kan. Tak jadilah. Memang payuh nak buat.
Ini benda kita tak boleh buat belaka, jangan kita tinggal belaka. Mala yutraku julluhu, mala yudraku kulluhu, la yutraku julluh. Benda kita tak boleh buat belaka, jangan tinggal belaka. Tak suka cek bak hudud gapo lagi. Bak pendidikan asas orang Islam ni pun banyak hak tak lepas. Sungguh. Sebab hak duk ngajar fardu ain di sekolah-sekolah tu semua nak lepas KPI belaka, bukan nak mendidik sungguh anak pelajar biar reti fardu ain. Ndak. Terawak banci budak sekolah menengah dia kata 5 subuh rukuk email tak lepas. Rukuk email ada 13. Pertama beriman dengan Tuhan, yang kedua beriman dengan malaikat, yang ketiga beriman dengan Rasul. Betul dah tu. Sampai ke 13 memberi salam. Yang kedua belah memberi salam, yang ketiga belah bersalam-salam email dengan makmum. Cukup 13 rukuk email. Nyabila kerja. Kok aku mana? Nah, ya biasa dengar. Hak tu pun kita tak boleh nak tak lepas nak didik. Nah. Pas tepat hak mengajar sungguh benda-benda lagu ni. Tak ada lah. Setakat ni pondok lah. Nah, madrasah dok pun masjid-masjid. Kalau kita jawi, masjid-masjid surau. Nah, kalau kita Arab gak di pondok-pondok. Nah, pas pondok-pondok demo tak batu. Mana batu? Sebut je harga duit tak turun-turun. Udah sungguh. Dah, bukan kita nak harap jadi manja, bukan. Duk harap kau kerja semua. Kita memang kena berdikari. Sebab tu salah satu kelebihan negara yang tidak menggunakan agama pada negara dia seperti Indonesia. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara Pancasila. Bhinneka Ikal Tunggal Ika dia panggil dah. Kepelbagaian tapi satu. Nah, negara dia tidak ada Islam agama negara. Nah, negara dia 6 agama rasmi. Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama rasmi. Aduh. Bukan Islam saja agama negara. Tak ada agama negara. Agama rasmi ada. Tetapi umat Islam di sana oleh kerana mereka tu tidak ada orang panggil apa? Hak keistimewaan. Tak ada. Jadi mereka tu berdikari. Bukan negara Islam, negara Republik Jumhuriyah, tidak berasaskan Islam, berasaskan Pancasila, tetapi di sana ada RUU pondok pesantren. Hebat tak? Hebat. Kita sebut pondok macam pak kita rasa macam nak utuh pelajar-pelajar hak gipu hak accident belaga dengan lori dah teruk-teruk hak bengok dulu. Gitu kan nampaklah. Rupa-rupa dok sana, pondok pun istana pun universiti tu. Pelajar ribu-ribu. Dia buat uji temuduga 1000, yang naknya 300 ya. Nah, 300. 700 orang tak boleh masuk pondok tu jerit sebab tak boleh masuk pondok. Ada tempat kita gitu. Tempat kita jerit sebab mak pak paksa masuk pondok. Tak ada ni. Kat terbalik tu. Terbalik kita. Di sana I'dadiyah, Sanawiyah, Aliyah ada Ma'had Ali di pondok. Ma'had Ali ni keluar ijazah pondok, semua universiti iktiraf boleh masuk ambil master di mana-mana universiti termasuk Malaysia. Hebat tak? Hebat. Bukan negara Islam ni. Tok guru mati pondok tetap hidup. Sampai satu pondok tu ada 200 tahun 300 tahun umur. Pondok Lirboyo, Sidogiri, pondok lama-lama, pondok lama, pondok salah. Sana gitu. Kita tok guru mati mampu pondok. Pondok tu kenali hidup lagi. Pondok Munuk Bayu hidup lagi. Setakat ni ada pondok Pasir Tumbuh masih bertahan sebab ada natu-natu tu pun wallahu a'lam lah setara mana pun tak pun lama dah tak pergi pondok Pasir Tumbuh. Bukan pondok Pasir Putih dah, pondok Pasir Tumbuh hama dulu. Bukan Pasir Putih. Dulu tok guru mati pondok mampu. Lah ni tok guru tak mati lagi pondok mampu dah. Pak kita ni sengih ada hak guna nama pondok tapi bukan mengajar silibus pondok pun ada. Ada banyak. Suka-suka hati buat gapo letak nama pondok silibus baca kitab jawi surah masjid lama-lama. Betul? Pondok ni mengaji ilmu fardu kifayah diniyah ukhrawiyah, ngaji nahwu sarah ma'ani bayan badai istiqaq wadha usul fiqh qawaid fiqh mantiq bahsu apa makulatul asyar. Nah, adabul bahsi wal munazarah ngaji hak tu. Kalau duk baca Faridatul Faraid, Muniyatul Musalli, hak tu masjid surah pun baca. Tak payah letak nama pondok. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita tak ada RUU pondok pesantren. Ada kita, tempat kita tak ada. Nak ada macam mana semua pemimpin tak mikir apa pondok. Apa pergi? Mikir juga bila nak kat ngundi mari.
Tolonglah. Dia gosok atas belakang tutup guru pun lembek. Iyalah, bolehlah. Nah, gitulah pak kita. Tak ada berdikari, tak ada semangat nak mandiri, orang Indonesia panggil. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Itu mana berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tak ada orang kita. Baru dah harap bantu KJL gitu. Jadi lembek kita. Sebab apa? Sebab kita ni Islam agama negara, Islam agama persekutuan, raja-raja ketua agama Islam. Kita Islam Melayu, Islam Melayu. Ciri-ciri Melayu mesti Islam. Orang Melayu ada hak keistimewaannya. Akhirnya kita jadi kanak-kanak istimewa dalam negara kita sendiri. Betul tak? Itu. Inilah mudah-mudahan kalau hamba ni nak kecek pukul 11 pukul 12 pun tak habis lagi. Pukul 10 dah nak balik Kuala Lumpur dah malam ni. Letih dah rasa dah. Mudah-mudahan apa kita dengar pada malam ni boleh manfaat. Sebab tu hamba tak berakhir benar ceramah ni. Nah, tak berakhir sungguh. Ada sebab tu saya hamba duduk di Terengganu, dia pandai. Dia buat, dia kuliah juga masjid-masjid. Masjid-masjid di Kemamel tu ya ada kuliah juga, kuliah. Jadi kalau hamba balik rumah orang tina hamba ke Kemamel. Jadi dia minta ganti baca kitab dia. Jadi senang. Kalau baca kitab tu lepas yang masuk isyak 10 minit berhentilah sebab ada stesen dia kitab ni. Nah, kalau ceramah ni tak ada stesen ni boleh lagi dia nak hurai ni. Takut dia mau balik hamba sore pula duduk sini. Sini. Ada makanan dia mana ni? Ada. Tak ada jemaah tak ada makanan. Tak ada deh. Tak ada benar boleh pergi lagi ni. Nak lagi kau tak sila. Jadi mudah apa? Kesimpulan saya lah, untuk menghadapi cabaran umat Islam pada tidak ada cara lain melainkan dengan ilmu. Walal jama'ata illa birriyasati. Ahli sunnah wal jamaah tu tidak akan kuat melainkan dengan kuasa. Walal riyasata illa bil ilmi, dan kuasa tidak akan betul-betul dapat melainkan dengan ilmu. Wala ilma illa bil ulama'i, melainkan dengan ulama ilmu tu didapat. Berarti kita nak menghadapi cabaran umat Islam pada masa kini, jangan tinggal bersuhbah dengan alim ulama. Nah, dan alim ulama lah ni kau lama kau suruh siapa dia ulama kita pun tak tahu dah. Nah, kalau tak ada alim ulama tak apalah, ambil kitab-kitab alim ulama dan mengaji dengan orang yang boleh mengajar kitab alim ulama. Macam orang pondok, ustaz-ustaz mengaji dengan tutup guru dia, tutup guru dia tu ulama walaupun dia bukan ulama. Dia alamat. Walaupun dia alamat, tapi oleh kerana dia mengaji dengan ulama, maka kita ambillah kitab-kitab ulama mengaji dengan dia. Bersuhbah dengan alim ulama. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diajarkan oleh alim ulama, pegangan kita teguh, kuat, terpasak, kukuh, maka kita dapat mendepani bagai-bagai cabaran yang mendepani di dalam negara kita ni. Termasuk cabaran akidah lah yang paling bahaya sekali. Bukan cabaran makan minum jangan makan minum itu biasa je. Harga barang naik ke gapo tu memang akan naik semua, dia tak akan turun. Jarang-jarang sekali turun. Hak naik semua. Bahkan ke lagi mati dajal tu lagi teruk. Bukan naik tu, pakai hak dia tu. Siapa nak makan roti sebutir ke nak telan nasi semuluk, kena beriman dengan dajjal tu Tuhan. Tengok. Lepas tu makanan orang Islam tika tu apa? Sudah ceramah pula dah. Tadi masuk nak berhenti dah. Ni masalah bahaya sungguh kalau tak ada kitab ni. Sahabat tanya, ayat ta'am yajri zalika bil zaman ya Rasulullah. Makanan gapo tika tu Allah Taala buat untuk orang mukmin? Nabi kata at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan tika tu ialah tahlil. Apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sedawa kenyang. Tengok. Ada tu orang tak mengaji hukum akal, hukum adat, tak mengaji ilmu sifat 20. Dia baca hadis ni kata, cerita Doraemon mana pula mari. Mana ada orang la ilaha illallah sedawa ngakuk je. Tengok. Tak kafir. Kafir. Silap bila kafir tu tolak hadis. Padahal yang memberi kenyang bukan makanan Allah. Jadi di sisi kita makan tu Allah jadi kenyang. Sah menyalahi pada adat. Patut apa masalahnya kalau ngatik la ilaha illallah Allah wi kenyang. Tapi ngatik hak lagu mana?
kalau ngatik hok tak faham makna tak ada hijau juga. Nah, tu subhanallah, sedawa, alhamdulillah, ada gitu? Tak ada sekarang ni. Sekarang ni kita duk ngatik juga tu bukan sebab lah tahlil, sebab tak darah 2-3 pinggir lepas tahlil tu. Nah, tu pun tengok ketik email gini, asal siapa dah pun nak tu guana kau nak pulak lah. Hai lama tu email ngatik pun orang duk 80 dah ni. Nah, Allahu akbar. Lepas tu nak hadapi dengan gapo? Tidak ada benda lain melainkan dengan ilmu agama. Cabaran-cabaran itu semua dengan ilmu agama. Orang lah ni dia berahi kalau ustaz cerita bab dajjal, konspirasi, segar, betul tak? Dajjal sudah datang tuan-tuan. Cuba lihat pada duit, ada lambang itu, lambang itu. Oh, segar tu. Ni baru yo cerita bab dajjal. Nah. Tapi kalau ustaz ngajar peko nak betul semaya, rukun syarat tiap-tiap rukun, qauli fi'li qalbi, ngata nata ustaz ni mengajar benda tu dulu sekarang nak itu ni okey. Padahal benda tu nak hadap dajjal kan tu. Tengok Nabi kata mana, hari pertama fitnah dajjal setahun, memada semaya 5 waktu setahun, memada tak memada, semaya adalah sehari tu ialah setahun. Nak kira lagu mana kalau tak ngaji bekoh, tak ngaji palak ke apa? Nah, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, hari keempat barulah seperti ka'ayyamina hadza, seperti hari-hari kita ni 24 jam. Tu fitnah dajjal. Pakal tak ngaji fiqh lagu mana? Tak ngaji tauhid lagu mana? Tak ngaji tasawuf lagu mana? Adalah tak ada. 3 ni sebab tu ulama kata ilmu fardu aini. Biarlah kita tak reti hak lain nahwu sarah makni bayar tafsir hadis tak apa, tapi kalau 3 ni kita mengaji sungguh, amal sungguh, pergi sungguh, nah insya-Allah kita orang yang benar-benar kuat agama walaupun kita bukan ulama. Maka bila mari tsunami cabaran yang melanda, insya-Allah kita akan dapat hadap. Amo teringat sama apa yang sepanjang sebut. Kadang-kadang hak cabuk-cabuk ni bukan rupuk-rupuk ni. Hak pohon-pohon bila mari tsunami ni. Betul tak? Tu pandai apa yang sepanjang dia punya wak contoh dia tu. Bila mari tsunami ni, hak cabuk-cabuk tu pokok-pokoknya. Nah, kadang-kadangnya hak nampak pakai sokok, serban, jubah, janggut panjang, wasebah tak kira lah atas belakang, atas keliling ni habis nyapulah. Nah, kadang-kadang hak leban-leban ni cabut dulu bila mari tsunami. Hak biasa-biasa orang kita hak mengaji tauhid, fiqh kitab kita jawi je. Hak ni kokoh super rupuk mari tsunami tak cabut rupuk duk senyap gitu, dia jatuh dia bangun balik. Tapi kalau dia pokoknya tu dah tumbang tak naik dah. Itu nak jawi. Nah, maka kita bekalkan diri kita, anak bini kita dengan ilmu agama sebagaimana Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang mukmin, pelihara dirimu, keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana nak jaga anak bini daripada kena bakaran api neraka diri kita ni? Faqihuhum fiddin, beri faham kita sendiri dengan anak bini kita agama tu gapo. Bukan beri semangat agama semata-mata, beri faham agama. Kalau beri semangat kena pakai piyah semua 24 jam. Mandi pun pakai piyah lagi tak jadi gitu. Semangat Islam. Ndak tu aksesori je tak ada gapo sekali. Hak agama hak tak ada. Akidah ma'rifah kita benar-benar mu'taqadah di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Mengaji sungguh-sungguh kita tauhid, kita usuluddin biar faham makna dan i'tiqad dalam hati. Ngaji ilmu fiqh nak sah amal ibadat kita buat, ngaji ilmu tasawuf nak tazyin hati kita dengan akhlakul karimah, sifat al-mahmudah, dan nak takhalli, nak buat, nak menjauhi segala sifat-sifat akhlakul madmumah, akhlak-akhlak yang dicela, yang dikeji, akhlakul qabihah, akhlak-akhlak yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah walaupun kita bukan tok guru alim ulama, kalau duduk cara lagu tu insya-Allah cabaran apa yang melanda kita, insya-Allah kita akan dapat jaga agama kita dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang baca di awal tadi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang kafir ni senantiasa nak menghilangkan agama Allah, cahaya Allah di agama Allah, dengan mulut-mulut mereka, dengan dusta-dusta mereka daripada lidah-lidah mereka. Tapi ingat, kalau kita intansurullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum,
kita tolong ngaji agama Allah. Allah tolong jaga agama Islam kita, terima daripada tok nenek moyang kita lagi, dia pun tutup guru kita lagi. Nah, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang akan menyempurnakan sendiri agamanya. Tak perlu kita nak jaga-jaga, takut-takut, tak perlu. Takut, bimbang, kamu bimbang kat ngaji. Kita bimbang lah ni ustaz, anak dia sendiri tak ajar agama pun. Mari wajib pun tak tahu. Ambil semaya pun basuh kaki saja dengan muka saja. Nah. Lepas tu duk bimbang saya. Duk bimbang saja. Kalau mau bimbang sungguh, mu didiklah agama. Dah. Didik agama dirimu, diri anak binimu, insya-Allah Allahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan lengkapkan agama Allah walaupun orang kafir benci. Jadi yang merasa cukup setakat tu, pukul 10:06. Nak lagi ke? Tak sedah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Hak tu bahagia ilmu, ada lagi bahagia amalan sikit dah. Jadi untuk pengetahuan ibu-ibu ayah-ayah para hadirin semua, kita di Sungai Buloh ni sedang membangun sebuah pondok di tanah wakaf di Kuang, Sungai Buloh. Jadi tanah wakaf tu bukan kita wakaf, orang Islam wakaf. Dulunya kita buka jual beli wakaf RM30 satu kaki. Harga tanah tu 1 juta, berkeluasan 2 ekar. Jadi alhamdulillah selesai dah tu. Nah, sekarang ni kita sedang membina pondok pelajar, nak hampir siap, ada 4 buah. Jadi kita sekarang ni nak buatnya ialah bin untuk ding masjid. Jadi perbelanjaan semua sekali, pembinaan di atas tanah wakaf tu 9.5 juta semua sekali. Masjid, pondok pelajar, pondok dewasa, orang tua, asrama, kelas, gapo, rumah guru, nak maktabah, pejabat, koperasi, semua tu 9.5 juta. Tapi kita tak boleh nak buat belakang sebab kita tak ada duit. Nah, jadi hari tu pun kita dapat mampu kumpul sebanyak 150,000. Jadi kita buat pondok pelajar dulu. Itu pun tak semua, sebab kalau kira semua 9 buah pondok remaja ni, pondok kita asing-asing, pondok orang tua lain, pondok remaja lain, asrama budak-budak lain. Asrama budak-budak tu mahal sikit, 500,000, tak ada duit nak buat. Jadi kita buat dulu pondok-pondok dewasa, sebab hak duduk pondok kita pun kelas-kelas remaja dewasa juga. Jadi hak tu pun kita buat 4 buah dulu. Sebab pelajar ni ada 25 orang. Takut buat belakang 9 buah, banyak bangunan pula pada orang tu ni. Jadi buat 4 buah tu cukup lah untuk pelajar ada 25 orang. Jadi untuk berkongsi saham akhirat wakaf ni, nak bagi tahulah, kita buka jual beli wakaf bata. Mana satu bata dengan harga RM20. Satu bata harga RM20. Jadi ada pelajar kita mau buka tu nanti kok di luar ke di tangga masjid, kau tengoklah lagu mana. Ada tak? Ada. Ada. Jadi siapa hok nak wakaf RM20, dia akan bagi sijil lah untuk kenang-kenangan. Tapi jangan wakaf RM20. Wakaf sebata, wakaf banyak sikit. Wakaf 100 bata, kau 200 bata. Itu. Bukan harga bata RM20 dah. Jangan faham. Lama besar-besar meja kau bata tu. Mana harga bata tu kita masuk selalu dah semi, besi, pasir apa di atas satu bata. Sebab kalau kita buat tapak kaki jadi 100, mahal. Jadi mungkin orang tak mampu. Jadi kita buat kecil atas bata. Jadi bila bata RM20, mungkin ada orang mampu. Zaman-zaman lalu ni zaman make up belaka, dah duit belaka dah tu ni. Kalau hak tak ada RM20, nak juga wakaf boleh sombak buh lah tabung.
no tu bertabung besar-besar nyepak ada belakang tu kan. Tu RM1, RM5, RM10 boleh tu. Hak tu pun tak boleh pandai lekeh. 150 tu bulan Ramadan, lepas Ramadan kita boleh kumpul banyak tu 30,000 daripada tabung. Maknanya orang hak tak ada duit tapi nak juga masuk sahih maybank akhirat ni. Seria, tapi jangan seria hak golong hak hancur gitu ni ni. Ni kadang-kadang kita kena royak juga. Ya sedekah wakaf ke masjid ke lah tabung masjid hak seria nak hancur dah. Ya golong kecil pak tak jadi kebajikan tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita hak kita suka, jangan hak kita tak sel dah, jangan. Biar seria pun tapi hak bau tu beg-bang. Kerah, bau sedap. Bau yo. Seria pun tak apa tapi hak molek. Betul tak? Tu baru orang panggil buat kebajikan. Jadi mudah-mudahannya ibu-ibu ayah-ayah para hadirin semua boleh berminat. Kalau berminat nak buat sahih tu boleh lepas daripada semai insya-Allah. Jadi hak mana-mana yang berwakaf ambo dahulukan dengan ucapan jazakumullahu khairul jazaa. Mudah-mudahan Allah Taala balas dengan balasan yang berkekalan sebagai pahala wakaf akhirat esok. Dan senantiasa dalam doa ambonya mana-mana yang berwakaf tu mudah-mudahan panjang umur. Tak usah panjang umur, tak kata amin ke apa pun. Kau nak pendek umur laku kok kita ni. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Kalau mati dalam iman dan Islam dan masuk syurga akhirat kelak bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada hambanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.